أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله ثم الحمد لله. Kita meneruskan kembali pengajian kita pada kitab Taqribul Wusul ila Ilm Al-Usul karangan Al-Imam Ibn Juzai Al-Maliki rahmatullahi alaih. Kita sampai kepada babur rabi'. Babur rabi' fi asma'il alfaz. Bab keempat dalam menama penamaan lafaz-lafaz. Kita sedia maklum ini kitab ataupun Syekh Ibn Juzai membahaskan tentang usul fiqh. Usul fiqh. Tapi usul fiqh tidak akan lari daripada dipanggil sebagai dilalat al-lughah, ilmu aqli, ilmu syariah. Itu dipanggil istimdad, sumber kepada ilmu usul fiqh. Bahasa Arab, itu bahasa yang menjadi perantaraannya. Keduanya ilmu akli. Okay, memahami dilalat semua itu adalah berasaskan ilmu akal dan juga ilmu syariah, apa yang ditunjukkan oleh kalimah-kalimah tersebut ataupun khitab yang Allah gunakan dalam Quran ataupun hadis Nabi SAW. Baik, jadi nama itu, penggunaan kalimah itu penting untuk kita tahu apakah tujuan khitab Allah itu diberikan, diturunkan kepada manusia. Jadi nama-nama lafaz itu wahia al-mushtarak, al-mutaradifu, al-mutawati'u, al-musyakkiku, al-mutabayinu. Okey. Pertama sekali, ada 4-5 pembahagian. Okey. Setengah buku lain kita nampak 4 pembahagian. Bergantung kepada pembahagian yang mereka ambil. Pertama sekali dia kata apa? Wahuwa annal lafza wa ma'lafza wa ma'nahu ala arba'ati aqsam. Kesemua nama ini mushtarak, mutaradif, mutawati, semua ini ia merujuk kepada dua. Dia punya variable dia punya pemboleh ubah dia ialah dua perkara. Iaitu sama ada merupakan makna ataupun lafaz. Makna lafaz. Setiap lafaz ada makna. Itu asas di dalam memahami setiap dilalat, setiap petunjuk ataupun makna di sebalik khitab. Setiap kalimah yang Allah gunakan, setiap kalimah yang Nabi sebut dalam nususul hadis ada makna. Tapi apakah makna dia? Di situlah akan kembali kepada kalimah itu, makna dia apa? Adakah kalimah itu memiliki makna yang pelbagai? Adakah ia merupakan satu lafaz makna banyak atau makna banyak lafaz yang satu atau bagaimana? Itu penting. Itu asas kepada memahami khitab. Kita kena faham apakah lafaz itu yang dimaksudkan. Baik. Jadi al-awwalu dia kata apa? Ayyattahidal lafzu wa yata'addadal ma'na fahuwa al-mushtarak kal-aini. Ialah yattahid, satu lafaz, wa yata'addadal ma'na, tetapi maknanya pelbagai. Seperti dipanggil mushtarak, yang berkongsi. Berkongsi apa? Berkongsi makna walaupun ia menggunakan lafaz yang satu. Contoh macam apa? Al-ain. Ain ini kadang-kadang ain sungguh. Okay? Ain mata. Mata kita lah. Kadang-kadang ain ni maksudnya jasus, pengintip. Lahu uyunun fil mujtama'. Okay. Bagi pemimpin itu, dia ada banyak mata-mata dia dalam masyarakat. Fi sya'ab. Ada kala ain itu air mata air. Tawadda'tu minal ain. Saya berwuduk daripada air mata air. Apa lagi? Tapi bila ain itu dipergikan ataupun dinisbahkan kepada zat yang mulia, fa innaka bi'ayunina. Fa innaka bi'ayunina. Kamu ini sentiasa berada pada mata saya. Ataupun kena takwil,
Di situ pentingnya. Kalau kita kata tak, lafaz yang sama, makna yang sama, jadi kalimah ain ni semua merujuk kepada mata. Mata di kepala manusia. Jadi tak tepat juga macam tu. Sebab penggunaan orang-orang Arab, mata ni macam-macam mata. Bahkan ada ainul qalbi. Ada pandangan, ada mata hati pula tu. Oh, lain. So kalau kamu kata tak, mata ni mata je. Mata kepala je. Jadi di situ akan menterhadkan penggunaan kalimah mata, sedangkan Al-Quran yang paling fasih, hadis Nabi yang paling fasih menggunakan ain fi kathirin minal ahwal wasiyaq, menggunakan mata pada kebanyakan keadaan dan juga konteks ayat. Lafaz datang dahulu, syair jahiliyah dah digunakan, Al-Quran menggunakan, hadis menggunakan. So ilmu-ilmu usul ni dia akan menterjemahkan apa yang ada. Ilmu usul ni mengikuti nusus, bukan nusus mengikuti ilmu usul ataupun mantiq. Tidak. Itu kefahaman yang perlu kita buat. Ilmu mantiq, ilmu usul ini dirangka mengikut, meraihkan, berpandukan kepada dalil ataupun kepada nusus yang diturunkan. Tanpa nafikan kadang-kadang ia merujuk kepada syair jahiliyah ataupun syair-syair Arab yang fasih, yang juga menyokong akan masar ataupun perjalanan Al-Quran Al-Karim. Okey, kalamullah itu. Kalamullah tu yang paling fasih. Ilmu ini akan tunduk kepadanya. Ilmu ini buatan makhluk. Adapun kalamullah, hadis Nabi itu merupakan wahyu Allah. Jadi benda tu, oleh itu kalau orang kata ilmu usul, ilmu mantik buatan manusia, full stop. Kita kata not fair. Buatan manusia tetapi meraihkan, mengikuti, berpandukan, digagahi oleh nususul Quran wal hadis. Okey. Jadi apa katanya? Ada kalimah yang maknanya satu. Maknanya banyak. Okey, tapi kalimah yang sama, ain contohnya. Kedua, as-thani ay yata'addad al-lafzu wa yattahidu al-ma'na fa huwa al-mutaradifu kal-qumhu wal-burr wal-hintatu. Maknanya dia punya lafaz banyak, tapi dia punya makna sama je. Qumh, ada kata gandum, bijiran, hintah, macam-macam lah kan. Walaupun kalau kita tengok dalam ilmu fiqah ada sedikit perbezaan di antara qumh wal bur, ada bali, semua tu ada beza kan. Dalam hadis mengatakan al-dhahab bil-dhahab wal fiddatu bil fiddati wal bur bil burri wal qum bil qumh dan sebagainya. Itu ada beza di antara bali tu, tapi dari segi maknanya sama lebih kurang, semuanya bijiran, cereal. Okey. Jadi sama ya. Walaupun in detail ada beza lah kan. Tapi nak katakan kalau disebut benda tu kita boleh nampak benda yang sama. Bijiran. Oh, beras juga. Bijiran. Gandum pun dia juga. Bijiran. Bali pun dia juga. Dan sebagainya. Itu dipanggil kalimah yang mutaradif. Yang hampir-hampir sama. Al-thalithu. Yang ketiga. Ayat tahidal lafza wal ma'na. Maknanya sama. Okey. Dia punya kalimah pun sama. Samalah. Apa? Fa in kana ma'nahu mustawiyan fi mahalihi karrajuli fa huwa al-mutawathi'u. Kalaulah dia punya makna tu sama pada keadaan ataupun tempat penggunaan ayat tersebut, ia macam mutawathi'. Dipanggil mutawathi' ni macam bertindan. Sama je pun. Okey. Wa in kana ma'nahu mutafawitan aw mukhtalifan. Kalaulah ia merupakan maknanya tu ada perbezaan. Macam mana pula ada beza? Dah tadi katanya lafaz sama, makna sama macam ni. Kalaulah ada setengah keadaan, okey, dia punya kalimah tu sama. Tapi bila nak menggunakan tu, dia berbeza. Itu dia panggil musyakkak tu. Musyakkak. Yang disyaki. Kita pun kita pun keliru kan. Seperti contohnya, itlaqin nur ala dawi syam wa dawil misbah. Seperti kita menggunakan kalimah nur. Nur itu apa? Cahaya. Kalimah cahaya semua sama. Tapi sama ke cahaya matahari dengan cahaya lampu? Tak sama. Tapi kedua-dua sama tak? Sama. Apa dia? Kecahayaan itu sama.
Tapi sama ke cahaya lampu murah dengan cahaya matahari? Oh, tak sama. Lampu murah ni kadang-kadang dia mati. Matahari menyinari. Walladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Allah yang menjadikan syams matahari itu dhiya, sumber kepada kepanasan yang menerbitkan cahaya. Wal qamara nura, ataupun bulan pula merupakan mengambil biasan daripada cahaya matahari. Khalas. Dua-dua cahaya, dua. Matahari pun bercahaya di siang hari. Bulan pun bercahaya di malam hari ketika bulan purnama, ketika kamar. Tapi ada beza tak? Ada. Cahaya dia menyinari, menyiangkan. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun Allah ya'tikum bidiya. Kan? Lihatlah, cuba kamu fikir macam mana kalau Allah ni menjadikan dunia ni malam. Siapa yang datangkan siang? Datangkan cahaya, dia. Jadi, sama ke cahaya matahari dengan cahaya bulan? Tak sama. Sama ke cahaya lampu LED dengan cahaya lampu tahun 70-an yang panas, yang orange tu? Tak sama. Tapi dua-dua cahaya kan? Yes. Pelik lagi pula, sama ke cahaya Allah limpahkan kepada hati orang beriman? Tak sama. Tapi bunyi cahaya. Ya cahaya, nur. Semuanya nur. Sama ke nur Muhammadi? Oh, itu sensitif tu. Tasawuf kita kata ada nur Muhammadi. Kan, itu khilaf ulama lah. Khalas. Tapi sama ke nur Muhammadi? Nur Muhammad itu dengan nur Syams, nurul Qamar? Tak sama. Tapi nur, kenuran dia sama. Nur tu semua sama. Maknanya kecahayaan itu. Tapi biasan dia kepada mana itu berbeza. Matahari cahayanya menyiangkan, memberi siang. Bulan cahayanya mengambil cahaya matahari sebagai biasan, tapi juga memberikan terang, memandu. Tapi cahaya yang Allah campakkan hidayah, nurul hidayah dalam, bukan nama orang, nurul hidayah yang Allah berikan kepada hati manusia itu lebih memberi cahaya terus sampai kepada syurga. Beza tak? Beza. Tapi kalimahnya nur. Okay. Itu maknanya wa in kana ma'nahu mutafawitan aw mukhtalifa. Okey, ar-rabi', yang keempat. Ayata'addada bil lafzi wal ma'na fa huwa al mutabayin kal insan wal faras wat tayr. Ini pula agak senanglah. Makna tak sama, lafaz tak sama. Tu jelah tu. Apa dia? Dah, lembu. Kan? Lembu, orang sama tak? Sama tak makna? Sama tak kalimah? Tak sama. Al-baqar, al-jamus dengan al-insan. Sama tak? Tak sama. Makna sama tak? Tak sama juga. Kalau manusia, hayawan natiq. Kalau lembu, hayawan, yani hayawan fil fana. Hayawan an'am lah. Beza. Adapun kita menggelarkan orang lembu tu cerita lain. Itu kita talqib. Kita menggelarkan dia lembu. Anta bakar. Itu cerita lain lah. Tapi selagi bila dilontarkan kalimah bakar, apa kamu nampak? An'am. Jamus, an'am. Ibil, an'am. An-nas, hadha huwa al-insan. Itu manusia. Lain. Kalimah lain, makna lain. Okay. Itu adalah basic memahami khitab dalam setiap, bukan adalah khitab Allah saja. Semua bahasa macam tu. Kita faham dulu apa yang dikehendakinya. Baiklah. Sikit lagi kita ambil tambihat ini. Okay, tambihan. Nama tambihan ni bukan tambih. Tambihan ni dua peringatan. Al-awwalu dia kata apa? Qad yutawahhamu fil alfadhin annaha mutaradifatun wa hiya mutabayinatun kas-sayfi was-salimi wal-muhannad. Ada kala kita faham kalimah tu macam lebih kurang, tapi hakikatnya tak sama. Contohnya saif, pedang. Sarim, pedang juga. Muhannad, pedang juga. Okey. Ada kitab Saifus Sarim. Fi haqqi syatim. Tak salah ana Imam As-Subki. Kitab yang menceritakan tentang hukuman terhadap mereka yang mensyatim, menghina Nabi SAW. Okey, halas. Macam sama saif ni. Saif ni pedang. Sarim, pedang juga. Muhannad,
Pedang juga. Tapi ada beza tak? Ada. Secara umumnya sama. Secara umumnya mutaradifah. Tapi bila tengok dengan in detail, fa inna sayfa ismul zati faqad. Kalimah saif itu merujuk kepada pedang semata-mata. Penting. Penting kita betul memahami akan makna kalimah. Okay, jadi orang-orang fiqh, orang usul, penting dia tengok kalimah itulah. Okay, kalau kita baca nusus yang maksum, contoh hadis Nabi, kita kena faham betul kalimah itu, apa maksud dia. Adakah ia mutaradifah, mutabayinah, atau mushtarak, ataupun lainnya. Baiklah. Sorim pun pedang juga, ya. Tapi dia merujuk kepada sifat pedang yang qata', yang tajam, boleh membunuh, boleh memotong. Muhannad pun juga pedang, tapi nak katakan dia berasal daripada besi di India. Minal Hinid. Okey. Itu bahasa dululah kan. Wa kadzalika qaulna Zaidun mutakallimun fasihun. Zaid seorang yang pandai petah berkata-kata lagi fasih. Fa innal awwal lizat. Okey. Zaid apa Zaid? Zaid orang tu sendiri. Wa thani mutakallim tu apa? Sifat dia seorang yang berkata-kata yang kuat yang fasih, yang petah. Wasalis fasih tu apa? Sifat kepada perkataan tu. Dia adalah petah berkata-kata, bahkan fasih. Fasih tu sifat kepada petah itu. Bukan sifat kepada Zaid tu. Zaid tu senyap ya. Zaid tu sendiri adalah zat. Tapi sifat kepada zat tu apa? Petah. Dan sifat pada petah tu apa? Fasih. Macam itulah juga kan. Okey, baiklah. Kita ulang lagi nah. As-sani. Okey, yang kedua pula. Annal mushtarak. Okey, annal mushtarak huwa al-lafdh al-mawdu' li ma'nayayn wad'an lam yunqal min ahadihima ila lam yanqul min ahadihima ila al-akhari fa in kana manqulan min ahadihima ila al-akhar fala yusamma mushtarakan fil istilah. Okey, mushtarak ni apa? Tadi dah kita bincang dah. Mushtarak ni ialah kalimah yang satu maknanya banyak. Contohnya ain. Okay, kalimah satu tapi maknanya banyak. Dipanggil ia merupakan ain. Contoh yang dibuat tadi ain. Kata Syekh ini dia kata mestilah wada'an. Apa wada'an? Memang macam tu. Memang daripada asal itulah penggunaan manusia. Ain tu apa? Mata kepala. Mata air, ain juga. Jasus ataupun pengintip, ain juga. Dia bukan yengqal. Sebabkan pengintip tu ada mata, kerja dia macam menjadi wakil mata kerajaan, kita panggil dia mata. Tak macam tu. Memang wad'an, memang diletak, memang perletakannya asal macam tu. Orang tanya, siapa letakkan? Tu payahlah. Benda tu kalau kita nak kaji siapa letakkan bahasa, mungkin agak jauh. Kadang-kadang tak jumpa pun sejarah dia. Memang daripada penggunaan bahasa Arab, daripada asal macam tu. Kan? Kalau kita cuba nak trace dia punya bila ain ni mula digunakan kepada air mata air, ain ni mula digunakan kepada pengintip, takkan saya masalah lah. Sebab apa? Itu sudah. So kita kata tu wada'an. Kalau anda tengok dalam web Merriam-Webster punya dictionary, dia ada kadang-kadang bahasa English. Dia kata bahasa discrimination start use at year. Dia dah kata dia digunakan sejak tahun sekian kan. Apalah English dia agak lewat. English pun bahasa yang banyak evolusi. Kalau kita baca bahasa English ataupun English language dalam tahun kurang 14 zaman Christopher Columbus tu, lain dia punya bunyi ni. Tak sama pengalaman kita hari ni. Dia banyak evolusi. Tapi Arab, dia wadi'i. Memang dia tak berubah. Kita baca Quran, kita boleh faham. Kita baca kitab zaman Imam Syafi'i, sampai hari ni itulah dia bahasa dia. Kita baca kitab zaman Imam Malik, bahkan kalimah-kalimah Umar Abdul Aziz, kalimah Umar Al-Khattab, itulah kita boleh baca hari ni. Tak ada beza. Kalau beza pun lah hajat yang sedikit sangat. Tapi kalau bahasa lain, banyak. Mereka ni evolves. Mereka ni berubah-ubah. Oleh itu, kalimah mushtarak akan kita amalkan mushtarak kalau dia wada'an. Wada'an ni memang diperletakkan sedemikian. Memang asal macam tu dah. Siapa buat lah? Siapa yang buat ni? Tak tahu. Memang asal lah sedemikian lah. Okay, itu baru dia panggil
kalimah yang mushtarak. Terus lagi. Sikit lagi ya. Al-babul khamisu. Bab khamis ni apa? Fid dilalah. Dalam nak menunjuk. Tadi itu lafaz dan nama dan lafaz. Nama lafaz juga boleh memberikan tasawur pada manusia. Kita kaitkan juga. Kaitkan dengan lepas. Kenapa ada nama lafaz ni? Kenapa Allah jadikan lafaz? Kenapa Allah jadikan makna? Supaya dengan melafazkan sahaja boleh ditasawurkan pada orang yang mendengar ataupun yang mukhatab. Bukit. Bukit situ dia tanah yang tinggi kan. Sungai. Okey, yang ada air yang mengalir tu kan. Kalau tidak ada bahasa, tidak ada lafaz, tidak ada makna, orang tu kena pergi kat bukit tunjuk. Ni. Nak kata apa? Putih. Kalau kita kata putih, kita boleh faham dah. Orang tu putih sikit kulit dia. Oh, cerah. Nampak dah. Tapi kalau tak tahu maknanya, tak tahu kalimah, kita kena pergi orang tu. Ni kulit dia. Ni. Oh, payahnya hidup. Jadi, lafaz ni, alhamdulillah, kita yang manusia yang pakai hari-hari lafaz ni, dengan menyebut, dia boleh mentasawurkan pada manusia yang mendengar. Oleh itu, Allah tu bersifat dengan kalim untuk manusia faham akan khitab dia. Tapi bukanlah mengatakan Allah tu kalim tu, tapi memang Allah kalim lah. Tak tergambar kita Allah tu orang apa zat yang bisu. Even tak ada kita pun Allah tu kalim. Kalam Allahu Musa taklima. Tapi kepada manusia, kepada hamba, kalim Allah itu untuk memahamkan mereka apa yang Allah inginkan. Iaitulah kelebihan lafaz dan makna. Dan lafaz makna ni di samping membantu kita tasawur, lelaki, kita gambarkan lelaki. Okey, lelaki sekian. Perempuan, kita fahamlah sekian. Perempuan jadi imam. Ui, peliknya. Kenapa awak pelik ah? Dilalah tu kita boleh faham. Kalau kita kata lelaki jadi imam, okey, cantik ah. Itulah dia lelaki pun. Tapi kalau kita gunakan kalimah lain, perempuan menjadi imam. Ui, kita pelik. Respon kita pelik. Ui, lagi pelik kalau kita kata lembu menjadi imam. Ui, lagi pelik. Kita akan terperanjat. Kenapa? Dilalah dia tak kena pada kita punya kefahaman. Tadi cakap lembu, tasawur kita nampak binatang. Jadi imam itu merupakan tasdiqi. Tapi apa dilalah pada kita? Ui, pelik. Tak pernah datang jadi imam. Teruk betul tu. Kita punya respon tu kita faham akan dilalah kalimah yang digunakan. Jadi bila faham dilalah itu bermaksud sampailah mesejnya kepada manusia. Bila Allah turunkan kalimah itu, Allah turunkan Quran, turunkan hadis, dan orang faham akan mesej dilalah itu, makanya sampailah kamu kepada umat yang ijabah, umat yang tabligh, maka kamu terpulang. Kalau kamu kata ya, kamu ijabah. Kalau tidak, kamu golongan yang ingkar, nanti Allah ada hujah untuk mengadab kamu di hari kiamat. Sebab apa? Dah kami turunkan Quran, dah diberikan dilalah, dah dipahami, tapi tak beriman. Itu dipanggil secara dasarnya. Quran itu turun, wahyu turun kepada manusia. Jadi bukan kosong. Okay, bukan zero. Ada maksud tersendiri yang begitu cantik dan unik. Okay. Wahya salatatu anwa', ada 3 jenis. Mutabaqatun, tadammunun, wa iltizamun. Okay. Nak letak bahasa tak sesuai lah. Tak kena dengan kita. Mutabaqah ni apa? Dilalatul lafzi ala kamali musammah. Okay. Mutabaqah ni maknanya sempurna. Seperti mana kita mengatakan al-bait, rumah. Tapi rumah tu apa tu? Satu package tu lah. Rumah. Apa dia? Rumah lah. Ada dinding, ada atap, ada tingkap, lengkap. Itu rumah. Tapi kalau dalam bahasa Arab lain, ada juga bezanya sakan, maskan, dar, bait, berbeza. Dar ni kena ada laman, ada pagar. Macam-macam lah. Itu Arabnya bahasa. Tapi bila kata bait, apa kita nampak? Satu package yang lengkap kediaman. Bukan al-bab, bab pintu. Manfazah ataupun nafizah tu baru tingkap. Dia panggil matbah, dapur, tidak. Ni bait, ni dia punya satu sekali jami'. Bagi mutabaqah, lengkap dia punya package dia. Dilalah tadammun, kedua.
Dilalatul lafzi ala juz'i musamma kadilalatil lafzil bait ala saqfihi. Tadamun ni kita tunjuk satu benda yang terkandung dalam satu kuli. Tangan itu tadamun, ia terkandung dalam jasad manusia. Apa lagi? Ini contohnya atap. Atap tu merupakan tadamun dalam satu biji rumah. Tayar, tadamun dalam sebiji kereta dan seterusnya. Okey, ketiga dia panggil sampai sini cukup lah. Kita tak boleh lebih-lebih. Ini agak dia berat. Mantik ni dia berat. Taklah berat sangat, tapi dia kena fikir logik. Kita kena ambil dasar sangat-sangat. Okey, tu kita baca sikit-sikit lah. Tak terlalu lama, takut nanti kita dia faham dia sikit sangat. Okey, dilalah iltizam tu apa? Dilalatul lafzi ala lazim musammah. Beza. Dilalah mutabaqah kamali musammah. Dilalah tadamun juz'i musammah. Dilalah al-iltizam dipanggil iltizam ataupun lazim musammah. Contohnya apa? Kadilalatis saqfi 'ala al-jidar. Bila kita kata saya nampak atap rumah itu. Apa lazim dia? Dah ada atap, mesti ada tiang dan dinding. Kan? Saya nampak tangan dia ada cincin. Dah ada tangan cincin, mesti ada tangan penuh. Takkan mesti sambungan badan. Takkan tiba-tiba tangan satu je. Tak, macam tu maksud dia. Lazim. Berlaziman. Saya nampak dia berlari. Saya nampak kaki dia berlari. Dah kaki ada, badan mesti ada sekali. Takkan kaki dia berlari, badan tinggal. Macam tu lah. Itu dipanggil lazim. Lazim ni banyak dalam Quran. Sebab tu kita kata tak mungkinlah Allah tu boleh dipanggil istiwa tu duduk. Kalau duduk tu lazim Allah tu bersentuhan dengan apa yang diduduknya. Ini basic ini. Ayat mutasyabihat ni nak faham basic je, tak payah belajar tinggi-tinggi pun. Tapi nak faham, nak terima tu nombor dua. Tapi ini adalah asas bahasa Arab. Kalau orang berpegang dengan zahir kalimah tersebut, katakan tidak, Allah tu betul-betul duduk sebagainya, khalas. Kamu sendiri dah bertentangan dengan dilalah yang Allah tunjukkan dalam Quran Al-Karim. Jadi, itu penting ilmu-ilmu seperti ini bukan sahaja bab mutasyabihat, bahkan nak memahami semua nusus dengan cara yang baik, meraihkan kalimah Allah bilisanin Arabiyyin mubin. Allah turunkan kalimah itu, Quran itu dengan bahasa Arab yang nyata. Okey, tambihat atau salah satu, ada 3 tambih, panjang tambih ni. Tak apa, kita stop dulu sini. Okey, perlahan-lahan lah. Malam tahun baru ni kita tak boleh lama-lama. Nanti sambung tahun depan lah. Next week tahun depan insya-Allah. Okey, tak apa. InsyaAllah sampai sini kita berhenti. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, taqabbalallahu minna minkum. Kita start nanti jumpa depan insya-Allah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih.